Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah SWT. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar subjek akhlak tahun 4 dalam tajuk bertanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan masuk pelajaran kita yang kedua, iaitu bertanggungjawab. Apa pengertian bertanggungjawab? Mari kita baca bersama-sama. Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Cuba perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan perilaku yang baik. Seorang murid membuang sampah di dalam tong sampah. Gambar kedua menunjukkan perilaku seorang murid yang tidak bertanggungjawab kerana dia membuang sampah merata-rata. Mari kita baca dan fahami dalil bertanggungjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Betul, di akhirat nanti, setiap tanggungjawab dan pelakuan kita, Allah akan soal semula, sama ada kita buat benda yang baik ataupun benda yang buruk. Tanggungjawab terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, tanggungjawab kepada diri sendiri. Bagaimana tanggungjawab kepada diri sendiri? Iaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Contoh perintah Allah ialah solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan menjaga kesihatan. Kita tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala? Iaitu perkara yang apabila kita lakukan akan mendapat dosa, seperti mencuri, hisap rokok atau menganiaya orang lain. Kita perlu memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Seterusnya, tanggungjawab kepada ibu bapa. Ada beberapa cara untuk kita laksanakan tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Antaranya, mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Contoh, murid-murid boleh amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga hamba dari kecil hingga dewasa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita perlu bercakap dengan ibu bapa kita dengan lemah lembut. Seterusnya, taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Contohnya, murid-murid boleh tolong ibu bapa membuat kerja di rumah seperti membasuh pinggan, mencuci kereta dan lain-lain. Seterusnya,
Tanggungjawab kepada guru. Bagaimana pula tanggungjawab kepada guru? Contohnya, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Lebih-lebih lagi, sekarang ini kita belajar daripada rumah. Murid-murid perlu menjaga adab sewaktu menuntut ilmu. Murid-murid juga perlu mematuhi segala yang diajar oleh guru. Menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru juga merupakan tanggungjawab seorang murid kepada gurunya. Tanggungjawab kepada negara. Negara kita ialah Malaysia. Setiap rakyat perlu menunjukkan kesetiaan kepada negara dengan cara menjaga atau menggunakan harta benda awam dengan baik. Seterusnya, kita juga perlu menjaga keselamatan dan keamanan negara. Contohnya, seperti askar dan juga polis yang menjaga keselamatan dan keamanan negara. Begitu juga dengan bomba dan doktor. Yang terakhir, tanggungjawab kepada masyarakat. Pertama, kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Contohnya seperti gotong royong ataupun menghadiri majlis-majlis kenduri dan lain-lain. Yang kedua, kita perlu saling nasihat-menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Contohnya, kita boleh berkongsi rezeki, makanan dan lain-lain bersama dengan jiran-jiran. Yang terakhir, memelihara kerukunan hidup berjiran. Mari kita baca dan fahami fadilat bertanggungjawab. Yang pertama, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Yang ketiga, kerja menjadi sempurna. Dan yang keempat, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Apa akibat tidak bertanggungjawab? Pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Yang ketiga, hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Dan yang terakhir, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, kita perlu sentiasa menunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah. Insya-Allah, bertanggungjawab tonggak kejayaan di dunia dan di akhirat. Jom amalkan. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Allah mengurniakan kefahaman kepada murid-murid dalam memahami ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.